Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Isyarin bersama Roslina dan Balki Sofia dari tutorial A akan membentangkan tajuk 5 iaitu kesan terhadap institusi keluarga akibat isteri keluar bekerja dan suami mengurus anak-anak di rumah. Berikut merupakan isi kandungan yang akan diperjelaskan oleh kami. Bagi pengenalan tajuk ini akan dimulakan dengan menjelaskan definisi nafkah. Nafkah dari segi bahasa mengeluarkan iaitu pembiayaan belanja seseorang terhadap ahli keluarganya. Manakala dari segi syarak ialah makanan, pakaian, tempat tinggal dan selainnya. Ia dinamakan nafkah kerana dikeluarkan atau digunakan untuk keperluan itu. Nafkah menurut Kamus Dewan edisi keempat ialah wang atau makanan dan lain-lain yang diperlukan untuk hidup dan sara hidup dan juga perbelanjaan dan lain-lain yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya. Terdapat pelbagai nas Al-Quran dan Sunnah berkenaan nafkah. Di antaranya firman Allah SWT yang bermaksud, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya, yakni sekadar yang mampu. Allah tidak memberati seseorang, melainkan sekadar kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Orang-orang yang dalam kesempitan hendaklah ingat bahawa Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Seterusnya ialah isu isteri keluar bekerja dan suami mengurus anak-anak di rumah. Seperti yang kita sedia maklum, suami menjadi suri rumah sepenuh masa kini semakin meningkat di negara kita. Pendapatan isteri yang lebih tinggi berbanding suami antara punca lebih ramai lelaki sanggup menjadi suri rumah. Menurut laporan Akhbar Kosmo, ada wanita yang memberi suami mereka gaji sebanyak RM2,000 Malaysia sebulan untuk menguruskan anak-anak di rumah. Hal ini menyebabkan masyarakat mempunyai pelbagai pendapat. Namun, Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri mengulas tentang isu ini. Beliau berkata, wajib bagi suami untuk berusaha sebaik mungkin menafkahkan keluarganya dengan segala upaya tanpa berharap dengan pendapatan isteri. Surah Al-Nisa ayat 34, Allah berfirman, maksudnya, kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan ke atas orang-orang perempuan dan juga kerana orang-orang lelaki membelanjakan, iaitu memberi nafkah sebahagian daripada harta mereka. Selain itu, terdapat juga faktor-faktor yang menyebabkan isteri keluar bekerja. Faktor pertama yang menyebabkan wanita ini bekerja ialah berpendidikan tinggi. Apabila ibu bapa mereka telah memberikan pendidikan secara formal sejak mereka kecil sehingga peringkat universiti, tentulah apabila dewasa mereka mahu menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki, pada masa yang sama mereka memperoleh ganjaran. Faktor kedua adalah tekanan keperluan kehidupan. Adalah suatu perkara yang biasa untuk mengatakan bahawa keadaan taraf kehidupan pada hari ini semakin tinggi. Apatah lagi pendapatan yang datang dari pihak suami kurang mencukupi bagi sesebuah keluarga untuk menjalani kehidupan mereka. Oleh sebab itu, isteri secara sukarela mengambil keputusan untuk keluar rumah bekerja untuk memastikan keluarganya berada dalam keadaan yang selesa. Faktor terakhir ialah sebuah kerjaya yang dimiliki berupaya menjadikan seseorang wanita memperbaiki dirinya sebagai seorang individu. Kerjaya juga mampu memberikan pelbagai pengalaman dan secara tidak langsung juga dapat menjadikan wanita itu seorang ibu yang mampu mendidik anak-anak dengan cara lebih berkesan dan praktikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dia adalah Roslina. Saya akan menyambung perbincangan dengan hukum jenis nafkah tanggungjawab suami kepada isteri dari segi nafkah. Persoalannya, apakah hukum isteri keluar bekerja, suami menjaga anak-anak di rumah? Sebelum itu, mari kita menghayati hadis daripada Jabir radhiyallahu anha. Katanya, bertakwalah kepada Allah dalam mengendalikan urusan kaum wanita. Kamu mengambil mereka dengan amanah Allah. Kewajipan kamu pula ialah memberikan nafkah dan pakaian yang sepatutnya.
kepada mereka. Sesungguhnya aku tinggalkan satu perkara yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu berpegang teguh kepada kitab Allah. Riwayat Muslim. Maksud dalil ini adalah wajib bagi suami untuk berusaha sebaik mungkin untuk menafkahkan keluarga mereka dengan tidak berharap kepada pendapatan isteri. Tetapi dalam hal ini, hukum adalah tidak digalakkan jika isteri tidak meredainya. Tetapi jika isteri meredainya, maka itu dibenarkan. Menolong dan menjaga anak-anak di rumah adalah suatu amalan yang baik dan mulia. Tetapi sebaik-baiknya suami perlu mencari nafkah manakala isteri pula menguruskan anak-anak di rumah. Seterusnya, ini pula merupakan keadaan yang membolehkan isteri untuk keluar mencari nafkah bagi keluarga, iaitu apabila suami mereka berpenyakit yang tidak boleh bekerja dan juga seorang ibu tunggal. Perbincangan seterusnya adalah berkaitan jenis-jenis nafkah, iaitu nafkah antara bapa dan juga anak, di mana terdapat dua bahagian. Bahagian yang pertama adalah nafkah al-furud ala al-usul, iaitu nafkah yang wajib diberikan oleh bapa kepada anak-anak mereka. Jika anak mereka tidak memiliki bapa, jadi kewajipan itu berpindah kepada ayah anak-anak tersebut, iaitu datuk mereka. Bagi anak perempuan pula, nafkah itu wajib diberikan sehinggalah mereka mendirikan rumah tangga. Yang kedua adalah nafkah al-usul ala al-furud, iaitu nafkah wajib dari anak-anak kepada ibu bapa mereka. Islam menetapkan bahawa anak-anak turut memiliki tanggungjawab memberi nafkah kepada ibu bapa atau datuk mereka. Saya simpulkan bahawa nafkah perlu diberi oleh para lelaki sebagai bapa kepada anak-anak, dan juga mereka sebagai anak perlu memberi nafkah juga kepada ibu bapa mereka. Jadi, mereka begitu penting dalam mencari pendapatan untuk memberi nafkah kepada anak dan juga kepada ibu bapa mereka. Seterusnya, kita akan melihat tanggungjawab suami memberi nafkah kepada isteri. Tetapi kita melihat dahulu hadis Nabi Muhammad SAW berikut yang bermaksud daripada Hakim bin Muawiyah al-Kushairi, daripada ayahnya radhiyallahu anha, dia berkata, "Pernah aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kewajipan suami terhadap isterinya?" Beliau menjawab, "Hendaklah kamu memberinya makan apabila kamu makan. Hendaklah kamu memberinya pakaian apabila kamu berpakaian atau mendapat pendapatan. Dan janganlah kamu memukuli wajah, janganlah menghinanya, dan janganlah memisahkan diri daripada mereka yang nusyus kecuali di dalam rumah." Riwayat Ibnu Majah. Daripada hadis ini, sudah terang lagi bersuluh tanggungjawab suami dalam menafkahkan isteri. Nafkah suami kepada isteri terbahagi kepada dua, iaitu nafkah zahir dan juga batin. Nafkah batin merupakan keperluan rohani atau dalam hal yang selalunya melibatkan emosi. Nafkah batin tidaklah semestinya mengenai hubungan bersama sahaja, tetapi berkongsi masalah, mendengar luahan, bermesra juga adalah sebahagian daripada nafkah batin yang perlu dipenuhi. Manakala yang kedua, nafkah zahir, iaitu tanggungjawab yang perlu disediakan oleh suami untuk isteri dalam bentuk kebendaan atau materi yang jelas di mata. Antara contoh nafkah zahir adalah makan dan minum, pakaian dan perubatan, tempat tinggal yang selamat dan selesa, pemeliharaan rumah, mengambil pembantu rumah sekiranya berkemampuan dan lain-lain. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai kesan isteri keluar bekerja, suami yang menguruskan anak-anak di rumah terhadap institusi keluarga. Kesan yang pertama ialah, jika isteri keluar mencari kerja, suami yang menguruskan anak-anak di rumah, ini akan membawa kepada berlakunya perceraian. Hal ini kerana isteri mempunyai hak untuk menuntut fasakh jika suami enggan dan tiada usaha untuk mencari nafkah kepada keluarga, dan ianya tidak termasuk dalam perkara dosa.
Perkara ini boleh dirujuk melalui hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud Nabi bersabda tentang seorang lelaki yang tidak mempunyai apa-apa untuk diberi nafkah kepada isterinya, pisahkan mereka berdua. Oleh itu, pasangan yang telah mendirikan rumah tangga harus melakukan perbincangan dahulu sebelum melakukan sesuatu yang akan memberi impak terhadap institusi keluarga. Kesan yang kedua ialah isteri akan mula pandang rendah kepada suami. Perkara ini terjadi apabila hanya isteri yang membeli makan, tempat tinggal, pakaian dan segala perbelanjaan rumah. Ianya akan menimbulkan perasaan kurang hormat isteri terhadap suami. Menurut khutbah haji terakhir Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, bertakwalah kepada Allah dalam mengendalikan urusan wanita. Kamu mengambil dia dengan amanah Allah, maka kewajipan kamu pula ialah memberikan nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang makruf. Hadis ini memberi bukti dengan jelas bahawa tanggungjawab suami dalam isu kebajikan isteri adalah suatu perkara yang tidak boleh dikompromi walaupun telah ada persetujuan pada awalnya. Hal ini kerana perkara ini mungkin akan dibangkitkan semula jika ada berlakunya pergaduhan pada masa akan datang. Hal ini kerana perkara yang berkaitan dengan nafkah merupakan satu ticking bomb yang menunggu masa untuk meletup. Kerana ia akan menyebabkan tindakan pasangan mereka sebelum ini dipersoalkan kembali. Selain itu, jika ibu yang keluar mencari nafkah untuk keluarga, perkara ini akan menunjukkan satu contoh yang kurang tepat kepada anak-anak dalam urusan pemberian nafkah. Seperti peribahasa bagaimana acuan begitulah kuihnya, anak-anak kecil akan memerhati perlakuan ibu bapa dan akan mengikut perlakuan ibu bapa mereka. Untuk mengatasi masalah ini daripada berlaku, para ibu bapa perlulah menekankan dan menjelaskan kepada anak-anak bahawa tanggungjawab untuk menafkahkan dan menyara keluarga terletak di bahu suami. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang bermaksud, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui dengan sempurna. Dan kewajipan ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Maka berdasarkan kepada dalil tersebut, jelas menunjukkan bahawa asal hukum dan tanggungjawab menafkahkan keluarga adalah di atas bahu suami. Isteri pula tidak sewajarnya mengambil alih peranan suami sebagai ketua keluarga, kecuali sekadar untuk menampung kekurangan kewangan keluarga, walaupun isteri mempunyai pangkat ataupun jawatan yang lebih tinggi daripada suami. Menerusi dalil-dalil yang telah kami nyatakan, sudah terang lagi bersuluh menunjukkan bahawa suami wajib menunaikan tanggungjawabnya sebagai seorang ketua keluarga dalam menafkahkan keluarga tanpa mengharapkan kepada pendapatan isteri. Seorang lelaki juga hendaklah berusaha untuk menyediakan tempat tinggal, pakaian dan keperluan-keperluan asas yang selesa dan selamat untuk isteri dan anak-anaknya. Kegagalan seorang lelaki untuk menyediakan keperluan asas dan tempat tinggal yang selamat akan mencalarkan martabat seorang lelaki yang dipertanggungjawabkan dalam syarak untuk menjaga keluarganya. Suka saya ingatkan bahawa dalam melayari bahtera perkahwinan, sudah pasti ada ombak yang datang tanpa diduga. Namun, jika bahtera itu dipandu dengan kesabaran, kebijaksanaan dan penuh toleransi antara pasangan, sudah pasti ia akan berlabuh dengan selamat dan sejahtera. Akhir sekali, saya mengakhiri pembentangan pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga video kami ini memberi manfaat kepada semua yang menonton. Terima kasih.